Sekali lagi Assalamualaikum, selamat pagi tuan-tuan. So sebelum kita mulakan untuk proses sanitasi, kita akan buat satu penerangan yang mana penerangan ini bertujuan agar tuan-tuan sendiri selepas ini boleh melaksanakan disinfeksi di tempat tuan-tuan sendiri, sama ada di sekolah ini, di tempat kerja ataupun di rumah, di kejiranan pun boleh buat. Dan di sini saya tunjukkan ada dua bahan yang kita gunakan untuk disinfeksi. Okey, yang paling mudah kita dapat di pasaran adalah, ini bukan yang apa tu kita jual produk, Clorox lah. Yang ini dia murah dan senang didapati di pasaraya. Dan apa yang membezakan, sempat membaca kapan. Membezakannya adalah campuran yang kita gunakan. Okey, untuk proses membuat nyakuman dan juga membuat pembersihan di lantai adalah yang membezakan adalah campurannya. Untuk proses disinfeksi kita akan gunakan skala 1:30. 1 liter Clorox dicampur dengan 30 liter air, tapi untuk kawasan yang besar. Okey. Kalau tuan-tuan hanya untuk ingin menggunakan spray tangan ni, kalau dalam jumlah yang banyak mungkin boleh bancuh di dalam baldi lah. Tadi kita akan gunakan botol, kita potong, letak 1 liter ataupun satu campur solution ni Clorox, dan kita campur dengan 34 air. Itu dipanggil 1:30 lah. Yang tu selepas kita campurkan, kita masukkan ke dalam hand pump. Yang ni hand pump, dan disembur pada permukaan meja, kerusi dan sebagainya. Okey. Dan saya ingin maklumkan berkenaan dengan tindak balas Clorox ni, ianya akan bertindak balas dengan metal, besi lah. Apa-apa besi dia akan menyebabkan karat. Jadi kalau kita mau gunakan ini, pastikan tidak terkena pada bahan-bahan ataupun peralatan-peralatan yang ada besi lah. Memang dia akan ada efek. Macam kami punya pump ni pun banyak sudah yang rosak sebab dia ada spring untuk pump tu kan, yang tu semua rosak lah. Okey. Yang ni kita senang dapat. Apa yang kami gunakan untuk tim daripada bomba dan juga pembadanan, kita di Chlorotep lah. Yang ni adalah klorin dalam bentuk tablet. Okey, dia punya campuran untuk 18 liter. Dia dah macam Panadol soluble tu kan, 1,5. Yang ni mungkin pihak sekolah, untuk sekolah boleh dapatkan lah. Yang ni ada yang disarankan ataupun sama digunakan oleh pihak Kementerian Kesihatan lah, pasukan disinfeksi mereka. Okey. Yang ini pula yang bomba gunakan Lycopine pun dia campuran 1/30. Cuma dia punya kesan pada permukaan lantai, dia akan ada macam sabun sikit, melekat-lekat. Tapi bau dia nanti tuan-tuan akan hidulah masa pasukan kita buat semburan. Dia ada bau pine sikit. Dan ianya sama juga, tiga benda ni digunakan untuk disinfeksi. Okey. Cuma campurannya tadi 1:30. Dia ada lagi satu untuk perumahan yang ada kanak-kanak, rumah yang ada persendirian yang ada anak kecil, kita gunakan 1:50 lah. Sebab dia bayi ni dia lebih sensitif pada bau yang dikeluarkan dan juga mungkin kesan sampingan. Kulit dia akan lebih mudah melecur. So kita gunakan 1/50. Okey. Saya tahu sebelum ini kita dengar ada 110. 110 itu betul sebenarnya. 110 adalah campuran yang maksimum. Biasanya kita gunakan untuk pengurusan mayat. So di sini tidak lah, Ini tidak perlu. Jangan guna macam tu. Yang tu mayat COVID-19 lah. Yang tu kita mau betul-betul dia bersih dan mengelakkan daripada kuman tu keluar, kan? Okey, untuk tempat yang besar, bilik yang besar, kita gunakan ini pump ni lah, panggil pump apa ni? Pump sandang. 16 liter, ada yang 16 liter, ada yang 21 liter, ada yang 18 liter. Tapi yang tu tak kisah, yang penting campurannya tadi 1:30, tuang ke dalam ni, lebih kurang bila dia penuh tutup dan buat spray. Yang ni untuk kawasan yang luas lah. Dewan makan, kerusi, meja, dan kelas nanti, handrail untuk tangga tu yang kita akan buat. Yang tu kita guna ni lah, maksud saya. Untuk pejabat-pejabat kecil memadai guna yang ini. Tapi satu saya ingin ingatkan, jangan sembur di tangan. Nanti dia akan ada kesan panas. Yang ini air saja lah, tidak apa-apa.
Ada dulu saya pergi kedai-kedai supermarket, dia bagi itu kan, mesti pegangan, klorok di dalam. Yang itu salah, sebab dia tidak boleh digunakan, dia adalah racun kepada kita sekiranya kita tertelan. Oke, teman-teman, ada apa persoalan setakat ni? Untuk demonstrasi macam mana nak sembur, mungkin lepas ni tuan-tuan boleh tengok saya punya tim dengan Pepadanan macam mana diorang sembur. Itulah sama lah. Kawasan-kawasan tumpuan seperti kantin untuk sekolah, kelas, bilik guru, makmal, library buka. Mungkin library, nanti tuan-tuan boleh guide saya punya tim ni di mana kawasan yang akan digunakan semasa pembukaan pada 20 Cikgu Firdaus? Ya, 20 hari bulan nanti. Dan insyaAllah semoga dengan usaha ini kita dapat membendung kemeribakakan wabak COVID-19. Alhamdulillah di Labuan ni saya tengok dia punya statistik harian pun memang kurang ataupun telah berkurang lah, bukan memang kurang, telah berkurang, telah menurun, tapi walaupun kita masih belum bebas seperti mana yang dimaklumkan oleh Jabatan Kesihatan, kita masih belum bebas 100% daripada wabak COVID-19. Mungkin dengan usaha-usaha inilah kita tidak tahu, mungkin dengan cara begini mungkin amalan kita bagus di Labuan ini kan kecil saja kan, senang mengontrol banding negeri yang besar yang semakin hari semakin tinggi dia punya jangkitan COVID-19. Okey, ada apa-apa soalan tuan-tuan? Ya. Selepas kita guna sembur, kan berapa lama masa yang kita perlu tunggu sebelum yang kita benarkan murid masuk ke apakah? Okey, kalau dalam keadaan cuaca sebenarnya kita tunggu dia kering merata, maksudnya dia kering selepas disembur kita tak perlu lap dengan bilas lah, tak perlu biar dia kering. Kalau macam cuaca begini mungkin dalam sejam dia akan kering sepenuhnya. Tapi kalau cuaca panas dalam setengah jam dia akan kering dan boleh digunakan. Kelas itulah kita boleh masuk. Dan sekiranya student mau masuk dalam kelas tu pastikan tingkap terbuka lah. Sebab ada student ni dia sensitif dengan fuming yang dikeluarkan oleh bahan-bahan disinfeksi kita. Ada yang allergic klorok, ada yang allergic kloropine, kan? Ada yang klorotep dia tak boleh hidup bau klorin. Yang itulah. Kita pastikan tingkap terbuka. Kalau bilik bekon pun pastikan terbuka dulu. Bagi dia yang bau tu lari, yang kesan cecair tadi liquid tu dia merata di setiap sudut kawasan permukaan. Yang tu kita mau sebenarnya. Let's say lah secara teorinya saya adalah pembawa COVID-19, saya sentuh permukaan itu, kiranya ada di permukaan tangan saya ini COVID-19 punya partikel tu dia akan melekat dan dia akan terbunuh disebabkan kita punya ada lapisan nyah cemar punya bahan tadi. Itu teori dia. Okey. Sekiranya saya ada COVID-19, bukannya saya disembur gunan dia hilang, tidak. Dia itu di dalam kita punya badan itu tiada ubat lagi setakat. Tapi yang keluar ataupun dari segi sentuhan, yang itu kita fokus sebenarnya. Kita mengelakkan jangkitan kepada orang lain yang sihat. Sebab saya percaya student akan pakai mask, akan pakai mask. So biasanya COVID-19 itu dia ada di saluran pernafasan. Kalau dia pakai mask, di dalam mask ni saja dia terkumpul. Dan ingin saya ingatkan juga kepada guru-guru agar menyediakan satu tempat khas biological punya waste. Nih, mungkin student sudah pakai 2-3 jam dia rasa resah, ada spray mask dia buang merata. Pun sama juga kan? Sebab di dalam ni kita letak satu plastik yang mana kita ikat lepas tu buang di tong sampah lah. Kalau ada untuk bakar-bakarlah kan contoh. Tapi biasanya kita wrap dalam satu plastik buang di domestic waste, sampah biasa. Yang penting kita jangan buang-buang merata. Kita takut virus tu ada di sini pula, kena di kaki orang, lepas tu kena pada orang lain. Dan apa puncak apa tu kemeribakakan berlaku. Ya jago. Lagi? Good ya, dah. Okay, kalau tak ada apa-apa, lepas ni kita akan terus buat sanitasi. Saya minta wakil-wakil daripada sekolah untuk tunjukkan kawasan-kawasan yang